Baiklah, nak masuk sikit ni, tinggal 10 minit lagi. Bacalah sikit. Dah penat tu bawa kitab tu kan, Toba tu kitab. Kita baca kitab ni, Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Sambungan kepada bab tajuk tamak dalam berkata-kata. Tamak ni dalam berkata-kata ni. Orang perempuan ke orang lelaki ni tamak berkata-kata ni? Si baik sedar diri kan orang perempuan. Baiklah, kita akan masuk bab keadaan yang dibenarkan berdusta. Keadaan yang dibolehkan kalau kita nak berdusta ke nak membohong. Sebab membohong tu bohong sangat. Okey, maksudnya dalam keadaan mana kita dibenarkan melakukan helah, berhelah lah kita sebut. Bukan menipu sangat. Ketahuilah bahawa dusta itu hukumnya adalah haram. Kita tahu cakap tipu, berdusta itu haram. Suami tanya, kenapa lambat balik ni? Ustazah sudah lambat. Padahal bukan ustazah sudah lambat. Dia leka borak, ustazah pula yang kono. Kan kalau jawab leka borak kan kena marah. Dia pun ustazah lambat sampai, dia pun sudah lambat. Nak macam mana? Nampak tak? Nak selamatkan diri. Kadang tak sedar, kita rasa ringan je, tapi tetap haram hukum dia. Melainkan dalam keadaan tertentu. Dia kata dalam keadaan tertentu. Logo ada juga keadaan tu. Seperti berdusta dalam peperangan, supaya tak terlepas maklumat-maklumat rahsia-rahsia. Betul kan? Dalam urusan mendamaikan antara dua belah pihak. Kita jadi orang tengah. Nak mendamaikan orang bergaduh. Kalau kita bercakap sesuatu macam reka sikit, itu tak dikira menipu. Itu memang ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Yang mana Nabi sebut, tidak dikatakan menipu bagi orang yang nak menghubungkan silaturahim. Contohlah kan, contoh. Bergaduhlah abang kita dengan adik. Abang dengan kakak lakukan kita adik. Kakak pun tak ada nak baik, abang pun tak ada nak baik. Dua-dua keras ni. Lepas tu kita jumpa abang. Bang, kakak tu dia rasa bersalah dengan abang sebenarnya. Dia nak minta maaf tapi dia takut. Padahal kakak tak ada rasa bersalah pun. Tak ada rasa takut ke apa ke. Kakak ni memang kita cuba pujuk pun dia keras juga. Tapi kita ni nak macam mana jadi orang tengah ni. Betul kan? Kita pun jadi orang tengah, bang. Gini. Kakak tu bukan apa, dia segan, dia takut abang kan garang. Bila pula saya garang? Tu garang tu. Kan? Gitulah. Jumpa kakak pula, cakap macam tu pula. Abang tu nak berbaik dengan kakak. Tapi dia segan. Contoh, dia tahu dia silap. Contohlah kan. Padahal dia tak ada tu. Pernah tak kita buat macam tu? Jadi orang tengah, betul kan? Maksudnya, janganlah orang kata menipu sangat. Jobo tu maksud apa? Tak apalah kan salah maksud pula. Salah makhraj kan? Pelik pula sebetulnya ni. Yalah bahasa negari kan. Saya pun tak reti kan. Poyo. Janganlah melebih sangat. Bang, kakak tu rasa bersalah menangi-nangi hari-hari. Tu kan menipu sangat. Jadi, nak katanya dalam niat kita nak menghubungkan silaturahim, kadang-kadang kita terpaksa melakukan sedikit helah. Supaya dua-dua berlembut hati. Betul kan? Kadang orang ni dia rasa orang tu tak suka dia. Orang tu tak suka dia. Hamba Allah tu tak suka dia. Macam tak senyum ke, muka masam ke. Ni Pak Wu siapa yang datang ni? Cuba tengok jap. Pak Wu siapa ni? Mungkin cari orang rumah dia. Tak ada. Okey, tak apa cik. Okey, contoh kan. Kawan kita mari tanya kita. Cari barang tertinggal. Okey. Contoh kawan kita tanya, jiran kita tanya kita. Tanya perihal jiran tu. Dia ada cerita apa-apa tak pasal saya? Saya rasa macam tak sedap hati lah. Muka dia macam masam muka je. Nak jadi jujur ke nak jadi apa ni? Kalau jadi jujur lah, kita kata jujur, saya tak pandai menipu-nipu ni. Saya jujur orangnya. Macam tu kan. Saya akan ceritalah apa yang dia cakap pasal awak. Itu bukan jujur, itu bukan amanah tabligh ke, menyampaikan ke, itu adalah pengadu domba.
Berhati-hati takut jadi pengadu domba. Dia pun ceritalah semua orang ni daripada rasa tak sedar hati syak-syak je. Oh betul lah. Sepatutnya kita bila jadi orang tengah nak damaikan dia orang ni, tak ada apa, gelak tu yolah tu kan. Tak berhenti-henti gelak tu. Muhasabah bersama kan kadang-kadang kita kan. Masa tu kita sepatutnya berhelah. Tak ada lah, dia tak ada cakap lah apa-apa. Yo kok. Yo. Hari tu ada lah dia puji, kata kita cakap kan nak bagi sedar hati. Tak ada lah, tak ada. Padahal ada ni, tahan je ni. Betul kan? Itu tak dikira menipu. Betul. Adik-beradik bahaya juga. Ada tak kakak cakap apa-apa? Padahal dia buat grup WhatsApp mengumpat tu. Nauzubillah. Berhati-hati. Sebab an-namimah iaitu pengadu domba orang tengah ni sangat bahaya. Bahkan ada dalam satu hadis disebutkan antara azab kubur yang tidak akan terlepas iaitu golongan an-namimah iaitu pengadu domba. Maksudnya kalaulah meninggal seorang manusia tu, lalu dia minta ampun oleh anak dia, mungkin suami dia, isteri dia, dosa-dosa mungkin akan gugur disebab ramainya orang minta ampun bagi pihak dia. Tetapi sekiranya dia ada melakukan an-namimah, pengadu domba, sampai dua orang bersaudara makin teruk bergaduh dia, maka itu di antara dosa azab kubur yang tak akan terlepas. Dia kena nanggung. Sebab kalau mengumpat ni, kita ngumpatlah berbakul-bakul orang tu tak tahu, elok je jumpa senyum, betul tak? Tengah ngumpat, orang tu elok je, orang tu bila jumpa, dia pun siap bagi kuih. Makan tak kuih orang tu bagi? Makan, sampai hati kan dah ngumpat, orang tu bagi kuih, makan. Tapi kalaulah orang yang kawan kita umpat pergi bagi tahulah orang kita umpat tu kan, jadi tak dia bagi kuih kat kita? Tak jadilah. Sebab itu kita kalau ada suatu berita sampai pada kita, cukup sampai menahan diri setakat kita je, jangan disampaikan lagi. Ayat biasa orang perempuan, dan sampaikan dekat kau seorang je. Sebab dia tak boleh nak simpan dah apa yang bengke hati ni. Rasa tak tertahan, tak boleh nak nanggung dah cerita ni. Kau seorang je, harap kau jangan cakap dengan siapa-siapa. Kan? Ayat tu macam solehah je kan. Dan cerita ni pun sebab nak muhasabah, jadikan pengajaran. Nampak tak tu dia tambah tu, bagi sedap cerita tu. Dan cerita ni pun supaya nak dapat pandangan. Padahal nak puaskan hati tu bercerita tu. Rupanya dia pesan 10 orang macam tu. Kan? Bukan seorang tu. Benda tu berjangkit-jangkit. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Baiklah. Jadi kita kembali ni, nak habiskan ni. Mendamaikan di antara dua belah pihak yang berkelahi tak dikatakan menipu. Itu kira helah yang dibenarkan. Serta dalam urusan rumah tangga bagi suami yang menjaga isteri-isterinya. Ni cerita orang poligami ni. Sudah Ustazah kenapa baca ayat tu? Patut tinggal delete ayat tu. Gelak. Tahu akak ni tahu ni. Jadi kepada para suami yang berpoligami di luar sana kan, kurang solehah sikit dah tu. Tak adalah. Okey. Saya tahu ramai isi-isi yang dipoligami dekat sini, ada yang dengar, ada dan suami yang berpoligami. Bukan memberi tiket kepada anda untuk menipu bulat-bulat kan. Jadi tipu tu kena petak-petak. Maksud bukan tipu ida-ida, tipu bulat-bulat. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasul dia pandai berhelah kan. Bila Rasul balik daripada satu musafir ataupun satu perang ataupun dakwah, satu hari Rasul bawa balik hadiah kepada para isteri, iaitu berupa cincin. Lepas tu dah bagi hadiah cincin ke apa, macam itulah bagi hadiah. Kemudian ditanya oleh isteri Rasulullah. Saya tak ingat isteri mana yang bertanya, Rasulullah, siapakah isteri yang paling kamu sayang? Rasul kata, isteri yang aku beri dia hadiah cincin tu. Kembanglah isteri tu, sebab dia dapat. Padahal semua isteri dapat. Faham tak? Kalau boleh kita nak kita seorang, kembang, rasa paling disayangi. Maksudnya Rasulullah bukan menipu. Rasul bukan menipu. Betul kan? Rasul berhelah. Tapi isteri tu rasa dialah yang paling disayangi. Nampak tak? Maksudnya cara Rasulullah nak mendamaikan, nak menenangkan hati isteri-isteri ini dengan kaedah yang sangat bijak. Dan Rasul memuji semua isteri-isteri. Walaupun kadang-kadang mungkinlah seorang suami ni dia tak adalah nak puji sangat.
isteri tu. Tetapi sebab dia nak mendamaikan, nak ini, kadang peranan seorang suami yang ada isteri yang ramai, dia terpaksa mengorbankan diri dia. Saya minta maaf sebab saya ada terima banyak aduan pasal konflik poligami ni. Dan banyak aduan tu daripada isteri yang kedua. Bukan saya kata, memang saya rasa kesian sebab isteri kedua ni sentiasa dianggap sebagai perampas. Yang kedua, isteri kedua ni dianggap sebagai yang menghancurkan rumah tangga orang lain, dan dia dianggap sebagai orang yang hadir dalam kehidupan orang lain. Maksudnya dia ni menumpang. Jadi dia bawa title dan tuduhan itu sepanjang hidup dia, betul kan? Sebenarnya ujian dia sangat berat. Dan isteri pertama biasanya golongan yang akan diberi simpati, kesian sepanjang. Isteri ketiga samalah, kedua, ketiga. Yang ketiga merampas yang kedua kan. Sebenarnya tak ada istilah merampas tu kan, tak ada istilah. Memang jodoh pada hakikatnya. Cuma di sini bila isteri ni yang menderita dan suami pula lepas tangan. Faham tak? Dalam keadaan seperti ini sebenarnya suami itulah kena mengorbankan diri dia, berusaha sedaya upaya untuk mendamaikan isteri-isteri. Bahkan saya jumpa ramai juga suami yang lepas tangan dan dia menyalahkan isteri-isteri. Kamu ni bila ada isteri yang baik, nak redha, bila nak redha? Faham tak? Kalau kamu ni, kamu isteri kamu sedar tak? Saya memang ada hak pun. Maksudnya dia melontarkan kata-kata. Sepatutnya ketika itu, suami ini berusaha sedaya upaya untuk merawat luka hati isteri ini. Memujuk, mungkin bagi layanan yang lebih apa semua, sampailah hati isteri ni tak rasa terkurang dengan kasih sayang suami, isteri ni akan sangat senang hati untuk memberi kasih sayang. Na'udzubillah. Maksudnya mudah-mudahan yang melalui perkahwinan yang poligami, suami yang tersebut diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah untuk cuba sedaya upaya memenangi hati isteri-isteri. Kerana Allah, bukan kerana isteri, kerana Allah kan. Okey, tak nak cerita panjang pasal tu. Tak reti sebenarnya nak ulas, tak reti. Saya pernah ditanya soalan, ustazah ni pernah dipoligami ke? Saya ada ceramah apa entah, orang ingat saya ni maksudnya mungkin mangsa poligami kata. Mungkin ustazah menderita sebab cakap tu macam anti poligami dan sebagainya. Tak, kita bukan anti poligami. Cuma saya ni terlalu banyak cerita dulu kerja perunding rumah tangga, KK poligami yang isteri dizalimi. Jadi bila saya bercerita poligami, jadi banyak sisi yang negatif, sedangkan banyak sisi yang positif. Tapi orang yang bahagia tak ada datang mengadu. Nak buat ada apa? Poligami kami bahagia. Yang tu memang tak ada lah mengadu. Betul kan? Jadi sampai pada saya cerita semua yang negatif, yang nak pergi cerai, yang suami zalim, suami tak adil, suami tak mampu, yang tu je sampai. Akhirnya bila saya ceramah, cerita-cerita tu banyak. Jadi orang pun ada yang komen dekat live tu, ustazah ni poligami ke ni? Macam tu kan. Begitu. Okey, jadi saya tak nak jawab soalan tu. Maksudnya taklah, saya bukannya di poligami lah.